أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah dapat sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah dan memberikan manfaat serta kebaikan dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak menyambung lagi bacaan kitab 40 hadis kursi susunan Mula Ali Al-Qari. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak merujuk kitab, kita sediakan kitab di tengah masjid ni, tuan-tuan boleh dapatkan di situ. Mudah-mudahan ada manfaat untuk renungan kita bersama. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang terpanjang di dalam kitab ini, iaitu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, bagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menyeru kepada kita berkenaan dengan 10 perkara yang perlu kita berikan tumpuan dan perhatian. Hadis yang ke-15, An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahdu ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fasta'suni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yunqisul miqyatu idha udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-15 merupakan suatu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang seruan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya, di mana kita nyatakan tadi ada 10 perkara yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya ke-10 perkara tersebut dan merupakan satu perkara yang menjadi perkara yang perlu kita berikan perhatian, kerana ia melibatkan persoalan hablum minallah wa hablum minan nas. Dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia. Dan hadis ini tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang kita sebut tadi, an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Kalau lihat nama sebenarnya Abdullah bin Jundub radhiyallahu anhu, dikenali sebagai Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Al-Ghifar satu kabilah yang terkenal dengan kita sebut sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, iaitu merompak, mencuri. Itu kabilah Ghifar. Tiba-tiba Allah takdirkan lahirnya daripada kabilah itu seorang sahabat yang begitu hebat dengan kezuhudan dan ketawadukannya, sehingga kan Nabi SAW pernah menyatakan kepada sahabat, kan kalau kamu nak melihat Nabi Isa AS, maka lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi itu di antara kelebihan sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Dan hadis yang ke-15 yang kita bacakan ini dikenali sebagai hadis musalsalatun bisyamin. Apa maksud musalsalatun bisyamin? Iaitu sahabat-sahabat tabi'in yang meriwayatkan hadis ini semuanya berkait dengan negara Syam. Apa maksudnya? Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun tuan-tuan lahirnya di tanah Arab tetapi meninggalnya di bumi Syam. Dan sahabat serta tabi'in yang meriwayatkan hadis ini semuanya berasal daripada bumi Syam. Jadi sebab itu hadis ini satu-satunya hadis yang dikenali sebagai musalsalatun bisyamin, kan, iaitu berkait dengan orang-orang Syam yang meriwayatkan hadis ini. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi kepada seruan yang pertama, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hamba-Ku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku mengharamkan ia sesama kamu, fala tazalamu, dan jangan kamu melakukan kezaliman. Para hadirin sekalian, seruan yang pertama daripada hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW mendatangkan suatu larangan, suatu tegahan, iaitu fala tazalamu, dan jangan kamu melakukan kezaliman.
Jadi perkara pertama yang Nabi nak sampaikan kepada kita, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya, jangan kita buat zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa perkara yang kita nak berikan perhatian berkait dengan fala tazalamu. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan larangan ini? Iaitu apa maksud zalim? Satu. Yang kedua, apakah bentuk-bentuk kezaliman yang kita mesti beri perhatian? Kerana kita meletakkan keyakinan setiap perkara yang dilarang, yang ditegah di dalam agama, pasti ia akan mendatangkan mudarat apabila kita melakukan. Dan tuan-tuan, kita diajar dalam agama untuk meletakkan keyakinan. Apa sahaja yang dilarang di dalam agama, apa sahaja yang ditegah oleh Allah dan Ar-Rasul, maka pastinya perkara itu akan mendatangkan keburukan dan mudarat. Walaupun kadang-kadang kita tak dapat berfikir apa keburukan dan mudaratnya, tapi atas keyakinan perkara itu dilarang di dalam agama yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka pasti ia akan mendatangkan mudarat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apakah bentuk-bentuk kezaliman supaya kita dapat menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang di dalam agama. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebelum kita pergi kepada takrifan maksud jangan melakukan kezaliman, kalau tuan-tuan perhatikan dalam seruan yang pertama, sebelum Nabi melarang, kan sebelum Nabi sebut fala tazalamu, jangan buat zalim. Kalau kita perhatikan dan kita dengar teks hadis ini, sebelum Nabi sebut jangan melakukan kezaliman, terlebih dahulu Nabi menyebut inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Kan Nabi sebut sesungguhnya aku, yakni Allah. Kan kita sebut saya dalam hadis kursi, tuan-tuan kita rujuk kepada Allah. Kan maknanya sesungguhnya Allah mengharamkan zalim atas dirinya. Dan Allah menjadikan ia, yakni perkara zalim itu perkara yang haram sesama kamu. Jadi tuan-tuan, sebelum Nabi nak sebut kepada kita jangan kita buat zalim, maka terlebih dahulu Nabi nak mengajak kita berfikir dan merenung bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala-galanya, dan kekuasaan dan kelebihan Allah itu merupakan kekuasaan yang mutlak. Maknanya tidak ada siapa pun di kalangan makhluk yang boleh menandingi kekuasaan Allah, kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Dalam keadaan Allah yang maha berkuasa, Allah tidak melakukan kezaliman. Kalau nak kira tuan-tuan Allah nak buat zalim, boleh saja Allah nak buat zalim dan tidak ada siapa boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi menyatakan bahawa inni haramtu zulma ala nafsi. Nabi mulakan dalam bentuk taukid, yakni penegasan bahawa Allah tidak melakukan ataupun Allah mengharamkan zalim itu pada dirinya. Kerana kalau kita perhatikan secara umumnya, orang-orang yang melakukan zalim, kan yang buat zalim ni, dia rasa tuan-tuan bila diri dia tu ada kelebihan. Kan bila rasa kelebihan ada pada dirinya, maka dia akan mudah untuk melakukan kezaliman. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran, dua kisah. Kisah yang pertama, bagaimana makhluk Allah yang namanya Fir'aun. Kan Fir'aun merupakan makhluk Allah yang Allah berikan kekuasaan dan kelebihan dari sudut kuasa.
Lalu dengan kuasa yang ada itu, dia melakukan kezaliman. Kalau kita baca Al-Quran, pasti kita akan banyak jumpa kisah Fir'aun ni. Dan sebab apa banyak kita jumpa kisah Fir'aun? Kerana Fir'aun ni dia hidup zaman Nabi Musa AS khususnya. Dan Nabi Musa AS merupakan di antara Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Kan dalam kitab Al-I'jaz Al-Imba'i fil Quranil Karim, kan mukjizat penceritaan di dalam Al-Quran yang disusun oleh seorang ulama di Mesir, Dr. Zaghlul Najjar. Beliau mengkaji berkenaan dengan kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran. Bagaimana beliau mendapati di antara kisah Nabi yang banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran, selain kisah Nabi SAW, yang pastinya kisah yang terbanyak di dalam Al-Quran, iaitulah kisah Nabi Musa AS. Dalam Quran, tuan-tuan, 30 juzuk, ada sekitar lebih kurang 26 kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan, ataupun 136 kali nama Musa disebut di dalam 24 surah dalam Al-Quran. Dan sebab itu kalau kita baca Quran daripada awal sampai habis, kita akan jumpa kisah Nabi Musa. Karena surah Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa, kan surah Ali Imran ada kisah Nabi Musa, dan sebagainya. Maksudnya tuan-tuan, Fir'aun merupakan di antara kisah yang juga banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bila kita sebut Fir'aun, tuan-tuan, mestilah terbayang dalam fikiran kita betapa zalimnya Fir'aun ni. Dan zalimnya Fir'aun ni, tuan-tuan, banyak perkara. Termasuklah antara ayat yang Allah ulang banyak kali, bagaimana bentuk kezaliman Fir'aun di atas muka bumi Allah, bila mana Allah berikan kelebihan kuasa kepadanya, iaitu Allah berfirman, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ini di antara ayat yang banyak Allah ulang dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, kan Allah berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Bagaimana Allah menerangkan kepada kita kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Iaitu Fir'aun, dia membunuh bayi-bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Kalau kita fikir, tuan-tuan, logiknya, kenapa yang sampai tahap boleh nak membunuh bayi-bayi lelaki? Sedangkan, tuan-tuan, orang kata bayi-bayi lelaki ni bayi, mana ada dosa yang kamu bunuh dia pasal apa? Tapi disebabkan kuasa dan ingin mengekalkan kekuasaan, sebab apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu dia berkait dengan ketakutan yang ada pada dirinya akan lahirnya nanti seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Jadi tuan-tuan sekalian, awal-awal lagi Fir'aun dah bunuh. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam awal surah Al-Qasas. Dan tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan baca 13 ayat pertama surah Al-Qasas berkenaan dengan kisah kelahiran Nabi Musa AS. Jadi ringkasnya, itu yang disebut dalam Al-Quran, zalimnya Fir'aun. Sebab apa? Ada kelebihan dari sudut kuasa. Di sana, tuan-tuan, ada manusia yang Allah bagi kelebihan dari sudut harta. Bila tuan-tuan ada rasa lebih, tuan-tuan banding dengan orang lain, maka buat zalim. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Qasas. Tuan-tuan nanti boleh rujuk dalam surah Al-Qasas, bahagian akhir surah itu, dalam juzuk yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan kisah Qarun. Dan siapa yang tak pernah dengar Qarun? Pasti kita mendengarnya. Dan apa yang dilakukan oleh Qarun setelah mendapat kelebihan orang kata harta yang melimpah ruah, sehingga tuan-tuan melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, tuan-tuan sekalian, secara umumnya manusia melakukan kezaliman ataupun makhluk Allah yang melakukan kezaliman apabila dia rasa lebih
Begitulah yang berlaku kepada iblis. Kan rasa diri dia lebih. Kan berkata kepada Allah, saya ni lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Maka bila rasa lebih, maka dia akan melakukan kezaliman. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Inni haramtu zulma ala nafsi. Maknanya tuan-tuan, kalau kita rasa nak buat zalim, kita kena fikir tuan-tuan sekalian, apa yang lebihnya kita ni? Kita lebih kuasa. Sejauh manakah kuasa yang Allah bagi itu lebih? Sedangkan tuan-tuan, bila-bila masa saja Allah boleh tarik balik kuasa tu. Kita rasa lebih dari sudah harta. Sesungguhnya pastinya di sana ada lagi orang yang lebih harta dekat berbanding dengan kita. Jadi sebab itu lebihnya itu hanya bersifat sementara dan bukan mutlak. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kelebihan yang mutlak pun tidak melakukan kezaliman. Takkanlah kita ni sebagai hamba Allah tiba-tiba dengan ada sedikit kelebihan kita melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah. Maka itu yang ingin Nabi sampaikan, renungan kepada kita sebelum datangnya larangan fala tazalamu. Jangan kamu melakukan kezaliman. Pertama tuan-tuan, apa maksud zalim? Biasa bila kita sebut zalim, tuan-tuan pasti akan terbayang kan, ambil hak orang, aniaya orang, zalimi orang kan, bunuh orang, cederakan orang. Itu memang zalim. Tapi kita nak pergi kepada asas, iaitu zalim ini merupakan satu perkara yang mudah fahamnya berlawan dengan adil. Jadi kalau adil itu kita sebut wada'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim ini kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan kita letak tu bukan pada tempatnya. Itu yang disebut zalim. Jadi tuan-tuan, bila sebut zalim, dia bukan semata-mata kita aniaya, kita pedajal orang. Tapi tuan-tuan sekalian, apa saja perkara yang kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab itu untuk kita nak memahami perkara ini, para ulama menjelaskan bahawa zalim itu boleh berlaku dalam 3 keadaan. Pertama tuan-tuan, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Yang ini kita akan jelaskan secara ringkas bagaimana yang dikatakan bentuk-bentuk kezaliman yang perlu kita elakkan apabila kita bergelar diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama secara ringkasnya iaitu zalim kepada Allah. Bagaimana yang dikatakan melakukan zalim kepada Allah? Kalau tuan-tuan kita sekadar membayangkan zalim itu maknanya kita menyakiti orang, kan, mengkhianati, menganiayai, maka pasti kita akan terfikir bagaimana yang dikatakan zalim kepada Allah. Sedangkan tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh manusia tidak mendatangkan kesan pada Allah. Kan maksudnya kita buat apa saja di sisi Allah dia tidak terkesan. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, maka di sisi Allah, kerajaan Allah itu tak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh makhluk Allah. Jadi sebab itu pertama ringkasnya, apa yang dimaksudkan dengan menzalimi Allah? Kalau kita faham tadi tuan-tuan, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maknanya kita meletakkan sifat, dan sifat-sifat yang tidak selayaknya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Allah itu ada al-asma'ul husna was-sifatil uzma. Kan kalau kita biasa dengar dalam khutbah Jumaat, kan doa yang dibaca ataupun khutbah kedua yang dibaca oleh khatib menyatakan berkenaan dengan sifat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan al-asma'ul husna was-sifatul uzma. Jadi tuan-tuan, pada Allah itu ada sifat-sifatnya. Dan bila mana kita meletakkan sifat yang tidak selayaknya pada Allah, maka kita melakukan kezaliman kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, dilihat pada surah Luqman.
Kan kita baca surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menakalkan bagaimana pesanan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Maka di antara pesanan yang pertama, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya supaya la tusyriku billah. Kan jangan mensyirikkan Allah. Lalu Allah menegaskan inna syirka la zulmun azim. Kan sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Jadi persoalannya, kenapa syirik itu disebut sebagai zalim? Iaitu tuan-tuan, kita meletakkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Kan sesuatu sifat yang disebut syirik. Kan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita menduakan Allah. Sedangkan kita menyatakan bahawa dalam penegasan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang sepatutnya. Tiba-tiba manusia mensyirikkan Allah, menduakan Allah, maka Allah menegaskan itu zalim. Dan zalim ini tuan-tuan bukan setakat zalim yang biasa-biasa. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Kan kezaliman yang besar. Maka ini perkara yang kita kena faham. Bila mana kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan perkara yang mesti kita elakkan. Dan kalau kita belajar dalam kitab Al-Kabair, kan dosa-dosa besar, Al-Imam Az-Zahabi mensenaraikan lebih kurang 70 dosa-dosa besar. Pertama sekali, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu secara ringkas pertama, dosa ataupun kita sebut zalim kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, zalim kepada makhluk. Zalim kepada makhluk sama ada namanya manusia ataupun namanya haiwan. Makhluk, tuan-tuan sekalian, kita sedar. Kan apa saja yang kita buat perkara yang tidak sepatutnya. Kan kita ambil hak orang, makan harta orang, mencederakan orang. Yang kita faham tentang zalim kepada manusia, maka ia perkara yang amat-amat dilarang. Dan kita sebut tak di awal tadi, tuan-tuan, bila mana dilarang pasti mendatangkan mudarat. Maka bila ditanya apakah mudarat, keburukan kita melakukan zalim, antaranya, tuan-tuan, cukuplah satu hadis bagaimana Nabi SAW memberikan suatu amaran, ancaman kepada kita, apakah keburukan, natijah yang buruk mereka-mereka yang melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan boleh rujuk selepas ini bagaimana suatu hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan siapakah mereka yang disebut sebagai al-muflis min ummati. Kan orang yang bankrupt, orang yang muflis di kalangan umatku. Maka Nabi menceritakan kepada sahabat, setelah Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kan Nabi tanya sahabat-sahabat, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Maka sahabat pun menjawab, al-muflisu man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis itu orang yang tidak ada apa-apa dirham dan tidak ada apa-apa harta dan juga aset. Maka Nabi menjelaskan kepada sahabat, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, orang yang muflis di kalangan umatku, mereka yang datang pada hari kiamat nanti, dengan mereka membawa pahala-pahala mereka, pahala puasa, pahala solat, pahala zakat. Dan dalam masa yang sama, Nabi menyatakan mereka juga datang membawa dosa. Dosa apa? Dosa menyakiti, mencaci orang, kan, memfitnah orang, makan harta orang, mencederakan tubuh badan orang, menumpahkan darah orang.
Dan semua ni tuan-tuan sekalian kita rumuskan sebagai dosa menzalimi, menganiayai orang. Dan bila mana ini berlaku para hadirin sekalian, Nabi menyatakan bahawa orang-orang yang dizalimi maka dia akan tuntut pada hari akhirat. Katalah tuan-tuan melakukan kezaliman kepada contoh 1000 orang, maka 1000 orang ni dia akan tuntut. Bila dia tuntut tuan-tuan sekalian, tidak ada pilihan yang lain melainkan kata Nabi fayuqa hasanatuhu min hasanatihi. Dia akan bagi tuan-tuan kebaikan pahala yang dia bawa. Dia bagikan. Dalam bagi-bagi itu tiba-tiba Nabi sebut fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Bila mana tuan-tuan dia bagi kebaikan dia tiba-tiba habis. Kan pahala yang dia bawa tu habis. Sedangkan Nabi sebut orang yang nak tuntut tu ada lagi. Katalah dengan pahala yang dia bawa tu tuan-tuan cukup untuk 900 orang. Jadi ada berberaki 100 orang. Lalu 100 ni tuan-tuan dia tak selesai lagi urusan dia, maka 100 ini dia tuntut juga. Jadi ini tak ada pilihan sebab pahala dah habis. Macam mana nak diselesaikan urusan itu? Maka Nabi menyatakan bahawa thumma ukhidha khatayahum faturihat alaihi. Maka diambillah dosa-dosa mereka yang 100 orang tu ada dosa-dosanya, maka dimasukkan ke dalam akaun si A ni. Tuan-tuan, A ni pahala dah habis, dosa pula tambah, maka kemuncaknya thumma turiha finnar. Kemuncaknya dihumban masuk dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Ini tuan-tuan kita sebut kesan buruk mereka yang melakukan kezaliman berkemungkinan akan menjadi golongan orang yang muflis, bankrupt pada hari akhirat kelak nanti. Sebab itu tuan-tuan jangan berani kita melakukan kezaliman, khususnya kepada makhluk yang namanya manusia. Dan bila sebut makhluk termasuklah namanya haiwan. Kan binatang pun tuan-tuan kita diajar, diingatkan dalam agama agar jangan kita berani melakukan kezaliman kepada binatang. Dan pastinya kita pernah mendengar bagaimana Nabi SAW khabarkan kepada kita asbab berbuat zalim dan baik kepada haiwan pun akan menentukan syurga dan juga neraka. Pertama tuan-tuan, kisah bagaimana Nabi cerita kepada kita seorang perempuan yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Asbab amalan itu maka Allah redha lalu dimasukkan ke syurga. Di sana tuan-tuan ada manusia yang melakukan zalim kepada binatang. Walaupun namanya kucing, kan pelihara kucing tapi tak buat baik kepada kucing. Asbab kezaliman itu Allah murka dan dimasukkan ke dalam neraka. Kan, jadi sebab itu tuan-tuan jangan main-main persoalan zalim terhadap haiwan. Kalau kita rujuk dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis bagaimana Nabi pesan kepada kita untuk bersifat ihsan terhadap binatang ketika fa ahsanul qitla dan fa ahsanul zibha, iaitu perbaikilah ataupun bersifat ihsan ketika membunuh binatang dan juga bersifat ihsan ketika menyembelih binatang. Kan ketika nak bunuh binatang kena bersifat ihsan. Tuan-tuan, dalam sebulan 2 bulan ni kita berwaspada dengan virus COVID-19. Dan pastinya tuan-tuan dalam tempoh ni sebelum ni lah, dan banyak orang kata video-video daripada negara China sampai kepada kita. Video-video tentang mereka tu macam mana mereka buat dengan makhluk Allah yang namanya anjing. Memang mereka nak makan anjing, tapi cara mereka bunuh tu kan macam-macam cara dia. Termasuk ada satu cara yang sungguh zalim tuan-tuan sekalian, iaitu mereka spray api. Kan macam extinguisher kecil tu, mereka spray api pada bahagian-bahagian tubuh pada seekor anjing tu. Kan spray kat kaki sikit, kepala sikit, telinga sikit, badan sikit. Jadi menyebabkan anjing tu meraung-raung dia. Dan itu termasuk dalam perkara zalim kepada makhluk Allah.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, geram macam mana pun kita dengan makhluk Allah, jangan sesekali kita berlaku zalim. Itu peringatan daripada Nabi SAW. Jangan kita melakukan zalim termasuk makhluk Allah. Bukan setakat manusia, bahkan haiwan, binatang yang dicipta oleh Allah SWT. Dua. Dan yang ketiga, kata para ulama, bila disebut fala tazalamu, jangan kita melakukan kezaliman, iaitu termasuk jangan kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, jangan kita juga melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Tuan-tuan, kalau kita sebut zalim kepada diri sendiri, biasanya kita terbayang kan mencederakan diri sendiri. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang kita kena faham, zalim kepada diri sendiri, apa saja bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Sebab kita sebut tadi, zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita ni hamba Allah, ada perkara-perkara yang ditetapkan, diwajibkan, difardukan, dimestikan untuk kita buat. Lalu apabila kita tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi kewajipan kita sebagai hamba Allah, ketika itulah kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran, kan balik nanti tuan-tuan boleh rujuk surah Ali Imran pada ayat 135. Pada juzuk yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara berkenaan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Lalu di antara sifat orang yang bertakwa, Allah sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan ini di antara sifat orang yang bertakwa, ayat 135 surah Ali Imran. Allah berfirman, apabila mereka melakukan fahishah, kan maksiat, kemungkaran, kejahatan, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, lalu segera mereka ingat Allah, istighfar pada Allah. Jadi tuan-tuan, persoalannya apa yang dimaksudkan dengan au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri? Para ulama tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan menzalimi diri sendiri, iaitu mereka tidak melakukan kewajipan tanggungjawab sebagaimana hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Contoh tuan-tuan sekalian, kita hamba Allah, pada diri kita ni ada kefarduan. Contoh, solat 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hidup di dunia ini tanpa kita melakukan kewajipan itu. Sama ada kita tinggalkan terus ataupun kita tinggalkan sebahagian. Kan ada orang tuan-tuan solat 5 waktu, dia ambil yang sirih, Zuhur Asar je. Kan, yang lain tak buat. Sebab apa? Ikut suka dia lah. Maka tuan-tuan, ketika itu kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, zalim kepada diri sendiri juga akan mendatangkan natijah yang buruk. Kan sama ada ketika di dunia maupun di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat bahawa apa sahaja yang berkait dengan zalim, maka ia merupakan perkara yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia pasti mendatangkan mudarat, kan natijah yang buruk, sama ada di dunia maupun di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup dulu setakat itu untuk perkongsian tazkirah pada pagi yang mulia ini. Jadi kita baru sempat untuk menghabiskan seruan yang pertama, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, seruan yang kedua dan berikutnya. Dan sebab nak habiskan 10 seruan pada pagi ni, tuan-tuan mungkin tak sempat lah. Kan satu seruan sekitar setengah jam ke 40 minit. Jadi kalau 10 seruan, mau kat Zuhur jugalah. Dan jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan peringatan yang disampaikan memberikan manfaat
kepada diri saya yang menyampaikan dan tuan-tuan yang mendengar dalam usaha untuk kita senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah, ada sedikit pengumuman pesanan yang nak disampaikan. Yang pertama, bagi tuan-tuan yang nak mendapatkan kitab rujukan kita ni 40 hadis kursi, tuan-tuan boleh dapatkan di bahagian tengah masjid kita ni, dan harga promosi tuan-tuan hanya RM10 saja. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk rujukan kita dan ahli keluarga, sebab tuan-tuan kitab ni insya-Allah dia tak berat sangat, dan di sana ada tuan-tuan boleh tonton di YouTube. Dan tuan-tuan type saja dalam YouTube 40 hadis kursi Umar Muhammad Nur. Kan di situ dah ada 40 video. Dalam hadis ni 40 hadis, jadi 40 video, satu hadis satu video. Dan berita gembira untuk tuan-tuan, setiap video-video tu durasi dia pendek-pendek je. Kan sekitar 5 ke 13-15 minit je. Dan kalau video tu, satu video kalau sejam 50 minit, maklumlah tuan-tuan video majlis ilmu, boleh jadi tuan-tuan sampai minit ke 20 tuan-tuan syahid dah. Kan jadi insya-Allah mudah untuk kita nak tonton, nak mendapat manfaat. Tuan-tuan pilih ya hadis-hadis yang mana, insya-Allah boleh kita sama-sama nak mendapat sedikit gambaran daripada apa yang Nabi sampaikan. Jadi tuan-tuan berminat boleh dapatkan di tengah sana, dan insya-Allah tabung itu juga kita sediakan untuk sebarang bentuk sumbangan mewakili Sekolah Rendah Integrasi Tara Islam Al-Mustaqim yang alhamdulillah tuan-tuan sekalian, tahun ini tahun yang keempat kita beroperasi di Pusat Perdagangan Selasih dekat saja. Jadi kita tuan-tuan masih lagi memerlukan sumbangan. Antara lain tuan-tuan untuk nak menampung kadar sewa yang semakin meningkat. Kan kita sewa bangunan tu hampir sebulan mencecah 20,000. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu dengan niat infak, zakat, wakaf dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar pada sumbangan itu. Jadi tuan-tuan boleh hulukan sumbangan tabung yang kita sediakan, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita kongsikan bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.